Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Amir Rafiq. Video kali ni aku akan kongsikan perlu ke ada smartwatch? Penting ke smartwatch ni? Kena beli ke? Video kali ni aku akan share lah. Okay, macam sekarang ni aku tengah berjalan. Smartwatch ni dia boleh measure berapa speed aku jalan, berapa step aku dah jalan. So aku boleh monitor lah semua tu. Apple Watch juga akan measure speed aku turun tangga. Everything lah dia akan measure turun tangga, naik tangga, berapa tingkat aku naik hari ni. Lepas tu berapa step aku jalan, berapa kilometer aku jalan. Tapi benda ni pakai iPhone pun boleh. Tapi iPhone kena ada dalam poket lah. Kalau tak ada iPhone dalam poket, macam mana dia nak measure? So kalau dekat iPhone, korang boleh pergi dekat apps yang nama dia Health. Dekat situ korang boleh check lah berapa speed, berapa jauh, berapa step semua tu. Tapi make sure phone korang kena ada dalam poket lah. Okay, kalau aku tak bawa iPhone tapi aku pakai Apple Watch, dia tetap boleh measure aku punya pergerakan. Bila dah aku habis semua aktiviti, aku kena pergi berdekatan dengan iPhone, dia akan sync baliklah data. Cuma kalau Apple Watch ni, Apple Watch GPS yang tak ada cellular, kalau tak bawa iPhone, notification tak masuk, tak tahu siapa call, tak tahu siapa WhatsApp. Kalau suka tinggal telefon, nak pakai Apple Watch sahaja, kena beli Apple Watch seluler. Dengan Apple Watch ni, kalau korang nak diet, korang boleh set target berapa kalori korang nak burn untuk dalam masa satu hari tu. So dengan ada activity ring ni, korang boleh set lah nak burn 500 kalori satu hari pun boleh. Macam aku set yang macam default setting lah, 270 kalori untuk satu hari lah. So bila ring tu dah complete atau lebih, bermakna 270 kalori aku tu dah complete lah untuk satu hari tu. Kalau korang 500 kalori, apabila dia complete satu ring tu, cukuplah 500 kalori. Tapi 500 kalori letih tau. So activity ring ni dia tak ada dekat iPhone, dia hanya ada dalam Apple Watch. Bila korang pakai Apple Watch, dia akan sync lah dekat iPhone tu. Apabila bulatan tu dah complete, satu bulatan tu dah tertutup atau lebih, maka target korang untuk satu hari tu dah tercapai. Contoh 270 kalori untuk burn satu hari, dia dah pusing satu round, dah tercapai lah tu. Okey, yang colour merah ni adalah untuk move, dia akan dia akan kira kalori burn. Hijau pula exercise, biru pula dia akan monitor kita berdiri berapa lama. Hijau ni bahagian untuk exercise. So kalau nak cepat, korang pergi ke bahagian workout dekat apps smartwatch tu. Kalau aku dekat site, bila aku nak berjalan, aku tekan apps workout, aku tekan outdoor walk. Dekat situ dia akan cepat sikit lah untuk close exercise tu. Benda bulat ni kita boleh customize lah. Kita boleh ikut selera kita. Target seharian korang berapa? Untuk yang colour merah ni nak berapa? Kalau aku satu hari aku nak burn 270 calories, nak exercise 30 minit, nak berdiri 12 jam. Itu semua boleh customize lah. Kita boleh set sendiri. Tapi apa yang aku buat, itu default setting lah. Apa yang asal punya, tak ada ubah-ubah. Lagi dengan smartwatch atau Apple Watch ni, aku boleh monitor degupan jantung dalam masa seminit lah. Boleh tahulah waktu bila degupan jantung aku tinggi, waktu bila dia rendah. Ini aku boleh monitor lah. Kalau ada yang mencurigakan lah, kalau tak buat kerja berat, duduk relax, tiba-tiba tinggi, tu kena jumpa doktor. Kalau dekat Apple Watch, kita tak boleh tengok detail berapa semua tu. Boleh tengok tapi tak jelas. Kalau nak jelas, kena buka apps dekat iPhone lah, Health punya apps tu. Benda ni nak check heart rate ni, nak check kadar degupan jantung dalam waktu seminit ni, dia tak ada dalam iPhone. So kena pakai smartwatch. Lagi satu, dia boleh monitor blood oxygen. Yang aku tahu blood oxygen ni lagi tinggi, percentage dia lagi bagus. Macam 95 ke 97% ke atas dia bagus lah. Kalau bawah daripada tu okey juga. Janganlah 50% ke bawah, itu teruk lah. Kita juga boleh track waktu tidur dengan smartwatch, tapi kena pakailah smartwatch ni pada waktu tidur. Dekat situ dia boleh monitor berapa jam tidur. Lepas tu tersedar, bangun pergi kencing, dia tak kira lah waktu tu. Tapi aku tak monitor sleeping time ni. Aku balik kerja, aku buka Apple Watch, aku letaklah atas rak. Lepas tu kalau korang selalu duduk lama atas kerusi, lepas tu selalu baring, tak bangun berjalan ke, berdiri ke, Apple Watch akan keluar notification suruh korang berdiri. Okey, selain tu Apple Watch juga akan suruh aku tarik nafas, tahan nafas. Kalau time stress tu, dia akan keluar lah notification. Tapi time tak stress pun keluar juga. Nanti korang akan ikut lah, dia akan keluar gambar bunga colour biru tu. Lepas tu dekat Apple Watch ni dia akan vibrate lah. Maknanya korang perlu tarik nafas, tahan, hembus. Macam tu. Apple Watch juga dia akan bagi tahu jika aku terdedah dekat tempat yang terlampau bising. Dia akan keluar notification lah, danger ke apa tu. Baguslah
Kita tak tahu kadar kebisingan tu bila terdedah dengan tempat yang bising pada waktu yang lama akan merosakkan telinga. Benda yang orang selalu tak ambil tahu, telinga lah. Telinga ni penting tau. Nanti tak pasal-pasal sebelum tua dah pekak lah. Apple Watch kita boleh check ECG. Measurement ECG antara Apple Watch dengan dekat hospital dia hampir sama, lebih kurang je. Kalau ada yang macam draft tu tak betul ke, tu kena refer hospital lah. Takut jantung korang tak sihat ke apa ke. Nak check ECG ni dia tak auto. Dia tak ada tiba-tiba terus keluar graf tu setiap masa. Kita kena buat sendiri. Contoh kita tekan digital crown, lepas tu keluar banyak apps. Lepas tu pilih apps ECG. Ambil satu jari, letak dekat digital crown. Lepas tu dia akan measure lah selama 30 saat. Tapi graf yang complete tu kena tengok dekat iPhone lah, dekat apps health tu. Pergi dekat apps health tu, cari ECG, nanti keluarlah graf tu pukul berapa kita buat, waktu bila. Lepas tu boleh tengok lah graf tu normal ke tak. Dalam Apple Watch ni dia ada kompas. So dalam kompas ni kita boleh check elevation. Elevation tu adalah ketinggian daripada paras laut. Aku boleh tahulah berapa tinggi tempat yang aku pergi tu. Lagi satu, kalau korang exercise macam naik basikal ke, jogging ke, nanti dia boleh measure lah berapa meter korang mendaki naik basikal atau jogging. So dalam kompas tu juga dia boleh check longitude, latitude, coordinate tu. Tapi benda ni ada dalam iPhone, dia tak berapa special sangat lah. Lagi apa lagi boleh buat? Dengan Apple Watch ni korang boleh pergi supermarket, lepas tu buat pembayaran dekat cashier tu menggunakan Apple Watch. Tap je, terus dia bayar. Tetapi kat Malaysia tak ada lah, hanya dekat luar negara. Sebab Apple Pay dia tak link lagi dengan Malaysia. Bila Apple Pay tu dah sync dengan smartwatch ni, Apple Watch ni, tak perlu bawa phone lah. Kalau biasa geng-geng Samsung boleh lah, dia ada Samsung Pay. Apple tak ada, kena pergi overseas, kena duduk overseas, buka bank overseas, baru boleh dapat Apple Pay. Tapi Apple Pay ni dekat phone pun boleh. Cuma kalau kita tak nak keluarkan phone, boleh pakai Apple Watch. Ini yang paling best, fall detection. Kalau korang jatuh, contohlah jatuh, nanti Apple Watch tu dia akan call 999. Lepas tu dia akan hantar notification dekat emergency contact yang kita dah set kan. Dia ada countdown dulu lah, 30 second, 30. Bila tak ada respon, kita tak respon ke, kita dah pitam ke apa, dia akan call. Nanti ambulans marilah. Tapi kalau jatuh dekat bandar, kita tak risau, tak ada Apple Watch. Kenapa kalau jatuh dekat area bandar? Sebab ramai orang. Kalau jatuh kat tempat yang tak ada line, tak ada guna juga. Jatuh kat alam bunian ke apa ke, tak ada guna juga. Tak tahulah alam bunian ada line telefon. Berdiri beroma. Aduh. Lagi aku boleh sign in MacBook dengan Apple Watch. Tak perlulah type. Hanya Apple Watch saja boleh sign in MacBook atau iMac ke apa semua tu. Apple Watch yang aku beli ni hanyalah Apple Watch GPS saja, non cellular, tak cellular lah. Sebab aku beli yang biasa, yang GPS saja ni sebab aku sentiasa bawa phone. Nak pergi mana-mana mesti kena bawa phone. Apple Watch tak boleh scan MySejahtera sebab Apple Watch ni tak ada kamera. Apple Watch cellular dengan Apple Watch GPS ni dia sama je, tak ada beza pun. Cuma Apple Watch cellular ni korang boleh tinggal phone dekat rumah, lepas tu bawa Apple Watch pergi mana-mana. Untuk orang yang tak bawa phone, okey lah Apple Watch cellular ni. Apple Watch cellular ni dia sesuai untuk orang yang selalu exercise lah. Macam orang selalu jogging, contohlah pergi gym, lepas tu nak workout, takkan nak bawa phone. Macam nak jogging, takkan nak bawa phone, nanti jatuhlah seluar, berat sangat bawa phone. Apple Watch cellular ni dia pakai eSIM. Tak semua telco dekat Malaysia ni support Apple Watch cellular ni. Hanya Maxis, Digi dan Celcom buat masa ni. Lepas tu dia hanya untuk package postpaid sahaja. Kena charge lagi. Macam RM10 ke berapa ringgit, kena charge lagi. Contoh korang ada postpaid Maxis, lepas tu untuk korang bagi line dekat Apple Watch cellular ni, dia akan charge beberapa ringgit. Tak sampai pun RM50. Tapi still kena charge lah. Macam mana nak receive notification macam WhatsApp, Telegram, incoming call, lepas tu nak call orang kalau tak bawa phone ni? Jangan risau, Apple Watch cellular boleh lah. Phone kat rumah kita boleh receive notification juga. Yang pakai GPS pun boleh receive juga notification. Tapi iPhone kena ada lah berdekatan tu. Dengan Apple Watch ni aku boleh check lah siapa hantar WhatsApp ni, siapa hantar message. Aku boleh tahulah tanpa aku buka phone. Kalau tengok macam ni tak penting ni, tak payah layan lah, teruskan je buat kerja. Kalau tak leceh lah, dah lah tak penting, lepas tu call lagi. Okay, sekarang aku tunjuk kat korang, aku call kawan aku jap. Tekan ni, contact, nak call Arif. Okay, kita call je. Ada dua nombor phone. Mana-mana.
Hello ni. Aduh, mana? Demo duduk mana? Dengan Miss Wong. Demo dengan Miss Wong. Ingat dengan Syafiq. Syafiq mana Syafiq? Nuntut apa cari point. Boleh. Receive call. Hello, Rabi. Mana dah tanya? Belum lagi. Lift dah ada lah, lift. Dah ada lah. Call dia orang. Lift dua-dua ada kat bawah. Okey. Diorang belum turun lagi lah. Tak, lift dua-dua ni dekat bawah. Oh, dah kat bawah lah. Driver lah tak ada. Okey, sekejap lagi aku pergi. Jangan pula pakai Apple Watch GPS yang non-cellular. Korang pergi tinggal phone pula dekat rumah. Tak pasal-pasal banyak notification masuk, bos marah. Bateri Apple Watch ni dia tahan lah. Setakat ni belum pernah lagi aku pergi kerja. Masa kat tempat kerja tu bateri habis, tak ada lagi lah. So bateri ni aku pagi-pagi aku akan cas. Aku tak ada cas balik kerja terus cas. Macam pagi dekat nak pergi kerja, waktu bersiap tu aku cas. Lepas tu aku buat kerja, aku mandikan anak apa semua tu. Lepas tu aku pakailah Apple Watch. Tengok kalau Apple Watch tu kurang sangat, sejam. Kalau bateri tu ada lagi, setengah jam pun dah okey lah. Bila balik kerja, bateri tu masih ada lagi dalam 30% ke 50%, ada lagi lah. So bateri Apple Watch ni kecil je, tak sampai pun 1000 mAh. Berapa ratus aku dah lupa. Sebab tu kita boleh cas dengan cepat. Lagi satu, contohlah kalau iPhone aku tu, aku tak tahu iPhone tu duduk dekat mana. Aku lupa lah aku simpan kat mana iPhone tu. Aku hanya buka Apple Watch. Lepas tu tekan yang ni. Nanti sekarang ni iPhone tu dah berbunyi. Aku kena cari iPhone tu berpandukan bunyi tu lah. Okey, dia sekali bunyi, sekali tekan, sekali bunyi. Kita kena tekan lagi. Jom kita cari iPhone. Okey, dengan Apple Watch ni aku tak perlu risaulah kalau aku pergi mana seorang-seorang untuk ambil gambar, tak ada orang nak tolong. Aku boleh remote control pakai Apple Watch. Tapi ambil gambar pakai iPhone. Cara dia, aku buka kamera dekat iPhone. Okey, dah keluar. Ini kamera belakang lah. Aku pun buka kamera dekat Apple Watch. Sekarang ni dua-dua skrin pun dah ready untuk ambil gambar. Okey, aku pakai kamera belakang tau. Tengok dalam gambar handsome ke tak handsome. Lepas tu tekan timer kat Apple Watch 3 second. Okey, dah siap. Begitulah cara ambil gambar pakai Apple Watch. Aku juga boleh remote control video menggunakan smartwatch. Macam biasalah, set video dekat telefon, lepas tu control pakai smartwatch. Kat iPhone aku buka video, aku letaklah mana-mana angle yang cantik. Aku tekan button merah tu, dia akan record lah. Dengan menggunakan Apple Watch, aku boleh remote control untuk rakam video, untuk ambil gambar. So senang lah kalau tak ada orang nak tolong ambil gambar. Lagi dekat Apple Watch kita boleh ubah dia punya face watch. Face watch tu macam kalau dekat computer window macam tema lah. Tema tu, tema ni. Dekat face watch pun kita boleh ubah-ubah. Kita boleh customize. Contohlah kita nak letak waktu solat dekat tempat ni. Kita nak letak berapa persen bateri Apple Watch dekat tempat ni. Kita boleh check decibel punya sound tu kuat ke tak kuat ke. Kita boleh customize apa yang sesuai dengan diri kita lah, apa yang kita selalu guna lah. Kalau aku letak monitor heart rate, monitor UV index, elevation, macam tu lah. Lepas tu dia ada banyak pula design. Nak design bulat ke, mana yang cantik bagi korang, korang guna lah. Terdapat beberapa apps kat iPhone yang support dengan Apple Watch. Sebagai contoh, Iman Pro. Iman Pro tu apps untuk kita tahu waktu sembahyang. Ini Iman Pro dekat iPhone, ini pula Iman Pro dekat Apple Watch. Lebih kurang sama je. Senang je nak tahu apps dekat iPhone tu support dekat Apple Watch. Mula-mula pergi ke App Store. Lepas tu sebagai contoh aku buka Iman Pro lah. So dekat bawah ni kita boleh tengok logo. Ada gambar iPhone, ada gambar Apple Watch. Bermakna dia support dekat iPhone dan juga Apple Watch. Okay, sekarang ni aku buka Google Map. Okay, aku dah set nak pergi LCC. Aku tekan start. Okay, jalan nak ke LCC pun dia dah lukis lah. Okay, sekarang aku nak check dekat Apple Watch. Sekarang ni aku cari app Google Map dekat Apple Watch. Okay, ni dah jumpa. Aku tekan current trip. So inilah, dah boleh nampak lah dekat Apple Watch.
Tapi dia tulis macam ni lah, turn left macam tu, go straight. So tak best lah. Okay, kalau nak nampak map dekat Apple Watch, kena pakai Apple Map. Okay, sekejap lah aku try. Aku tutup dulu Google Map. Okay, cari Apple Map. Okay, ini dia. Aku buka Apple Map kat iPhone. Sekarang aku nak pergi ke, contohlah sekarang aku nak pergi ke Suria KLCC. Aku tekan ni. Okay, tekan direction. Okay, lepas tu aku tekan go. Okay, dah keluar dah. Sekarang aku check dekat Apple Watch. Dah keluar ni. Tapi dia keluar yang turn right, turn left lah. Tak best. Ni dah nampak dah peta dia.